Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, syukur kepada Allah SWT kerana dengan taufik dan hidayah Allah SWT, rahim karim Allah SWT, masih lagi Allah SWT kurniakan kepada saya dan kita semua taufik dan hidayah untuk kita datang ke rumah Allah, menunaikan perintah Allah dengan cara baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu solat pada maghrib secara berjemaah. Seterusnya kita dapat duduk dalam majlis zikrullah, majlis taman syurga, majlis sakinah ketenangan, majlis maghfirah keampunan. Di akhir majlis, peserta majlis disuruh qumu maghfuran lakum, bangun bersurailah dalam keadaan kamu diampunkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan nikmat mentaati Allah SWT ini Allah SWT kekalkan dalam diri saya dan kita semua hingga akhir hayat kita, insya-Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, seluruh makhluk mentaati Allah. Seluruh makhluk bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Matahari dalam keadaan dia terbit daripada timur, terbenam ke arah barat dalam keadaan dia mentaati perintah Allah. Satu hari nanti Allah perintahkan dia jangan keluar. 3 hari 3 malam dia tak keluar. Dan bila dia keluar, Allah perintah barat ke timur dengan perintah Allah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, bayangkan kalau matahari ni dia buat perangai macam manusia. Matahari buat perangai macam manusia. Dia kata, ya Allah, boring lah, timur barat, timur barat. Dia nak utara selatan sekali. Dia nak terbit utara selatan. Tengok pemandangan utara selatan, tol pun banyak. Masyuk. Allahu Akbar. Apa akan jadi kehidupan dunia? Apa akan jadi kehidupan kita? Bukan manusia, kita nak bangun subuh pukul apa besok? Binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan nak menjala tak reti dah. Maknanya nak bagi tahu, sekiranya makhluk mengingkari Allah ada kesan mudarat. Bila dia mentaati Allah ada kesan manfaat. Tu. Kalau hujan dia mengingkari Allah, Allah perintah dia renyai-renyai ke, lebat ke, dia turun setitik-setitik. Dia akan turun setitik-setitik. Dia tak akan kata, ya Allah, lambatlah setitik-setitik ni, turun seketul-seketul. Baru seketul besar ibu jari je, baru ada ketul-ketul. Tu pun bukan semua, sikit-sikit mukadimah kan, dekat Mekah, dekat Afrika, besar ibu jari je kan, cermin pecah, bumbung lekuk. Allahu Akbar. Bayangkan kalau hujan dia turun seketul-seketul macam ni, kata baru cepat sikit selesai kerja macam kita. Habis kerja cepat, kita lepak awal. Allahu Akbar. Agak-agak bumbung rumah kita hak bumbung jenis macam mana? Kopiah kita nak pakai kopiah macam mana? Payung kita payung macam mana? Baju hujan nak buat baju hujan jenis macam mana? Kalau hujan turun seketul-seketul, hak setitik-setitik pun jenuh nak hadap banjir kilat. Yang
setitik-setitik, kalau seketul-seketul banjir apa? Allahu Akbar. Maknanya kalau makhluk selain daripada manusia mengingkari Allah, ada kesan mudarat, dan dia mentaati Allah, ada kesan manfaat. Air laut, Allah perintahkan supaya dia berombak sampai kat pantai. Dia berombak sampai kat pantai, kan? Pasang surut kat laut tu, kerja siapa? Kerja Jabatan Laut Malaysia ke? Sedut air, sedut air laut surut. Lepaskan air laut pasang. Allahu Akbar. Dia surut tu macam kena sedut tu, dia pergi ke mana? Kan, kita pun seronok tangkap ketam, kita pun dok galik, woha yo ya. Tak fikir pun itu tanda kebesaran Allah. Tak fikir pun itu tanda kebesaran Allah. Allahu Akbar. Allah perintah supaya dia berombak sampai dekat pantai. Bayangkan kalau Allah SWT, kalau ombak ni dia ingkar perintah Allah, dia kata ya Allah boring lah, asyik tengok pantai je, dia nak ke bandar sekali, berombak ke bandar. Itu yang Allah belanja sekali tu kat bandar Aceh kan. Itu pun dengan izin Allah, itu pun dengan izin Allah, dengan perintah Allah, dia berombak sampai ke bandar Aceh. Allahu Akbar. Ratusan ribu nyawa melayang, Allahu Akbar. Kita jumpa orang Sri Lanka, dia kata dekat laut-laut kat Sri Lanka tu terapung, dia tengok muka macam orang Melayu. Bayangkan kalau mayat tu yang sampai kat situ daripada Aceh bawa ke Sri Lanka, berapa batu nautika. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kalaulah makhluk selain daripada manusia ni buat perangai macam manusia. Perangai macam manusia macam mana? Allah perintah supaya datang 5 waktu satu hari, kan? Bukan je perintah, panggil pula tu. Panggil pula tu. Allahu Akbar, kan? Bagi tahu pula tu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali. Allah Maha Besar daripada api, Allah Maha Besar daripada angin, Allah Maha Besar daripada air, Allah Maha Besar daripada tanah. 4 unsur kejadian dunia ni. Allah Maha Besar, kita pergi besarkan tanah, kita pergi besarkan api, kita pergi besarkan air, kita pergi besarkan angin. Sebab apa? Sebab tak datang pada seruan tu. Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Marilah semayang, marilah semayang. Subuh 2 kali, Zuhur 2 kali, Asar 2 kali, Isyak 2 kali, Maghrib 2 kali, Isyak 2 kali. Satu hari 10 kali Allah panggil. Satu hari 10 kali Allah panggil. Panggil tu dengan merayu tu, bukan dengan tengking, bukan dengan jerkah macam kita jerkah anak kita. Macam bapa dia jerkah anak dia, macam mak ibu jerit kat anak dia. Tak, Allah panggil dengan merayu. Hayya 'alas salah. Ala-ala Mekahnya, ala-ala Madinahnya, kan? Allahu Akbar. Satu hari 10 kali panggil, dia menyahut seminggu sekali je hari Jumaat. Allahu Akbar. Kurang hajar ke biadab? Makan rezeki hak milik Allah, makan rezeki hak milik Allah, hirup udara hak milik Allah, berpijak atas bumi hak milik Allah, bernaung di bawah langit hak milik Allah. Allah panggil satu hari 10 kali, menyahut seminggu sekali. Maknanya 70 kali panggil, menyahut sekali. 70 kali panggil hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, menyahut seminggu sekali. Ini bukan cerita orang sembah berhala, ini bukan cerita orang Kristian, bukan. Islam, majoriti Islam
negara Islam, perlembagaan Islam, tok nenek Islam, mak ayah Islam, dia pun Islam. Allahu Akbar. Panggil satu hari 10 kali, seminggu 70 kali, menyahut sekali. Kalau kita, saya, ayah panggil anak, bukan jauh pun, panggil Along, Angah, duduk kat pintu tu je, duduk kat depan tu, duduk main game dengan kawan-kawan dia. Along, Angah, kan? 2 kali tak menyahut lagi, 3 kali tak menyahut lagi. Saya rasa tak sampai 10 kali kalau anak saya, kan? 5 kali tu, dia dah pum, volume dia tu, bla bla bla, bapak kau dah jerit dia tu, kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan pernah dengar azan jegah, Tok Bilal azan jegah, kan? Tengok sebelum PKP pun macam tu juga, lepas PKP pun macam tu juga. Aku nak jegah sekali, ya, kan? Ayat solat, kan? Macam bapak jegah anak tadi. Tak ada. Terus serta-merta pengurusi suruh letak jawatan, alih panggil Tok Bilal lain. Allahu Akbar. Biar suara tak sedap pun. Satu kali tu, satu masjid, pukul 10 pagi azan. Pukul 10 pagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pukul 10 pagi. Sudah. Masjid ni mazhab mana pula ni? Duha ada azan. Duha ada azan. Hak kedai kopi datang, hak yang pasar pagi datang, yang duduk dekat kawas datang, kat bengkel datang, semua datang. Tengok buka pintu masjid, tengok orang gila main mikrofon. Orang gila tengah main mikrofon. Testing dia. Dia azan. Oi, gila. Mana masa waktu lagi? Mana masa waktu lagi? Allahu Akbar. Selamba dia jawab. Habis azan 1:30 tak ada orang datang dia tu. Azan 1:30 tak ada orang datang. Azan 10 pagi ramai pula datang dia tu. Allahu Akbar. Siapa yang gila? Siapa yang gila? Allah hantar orang gila. Allah hantar orang gila sindir orang waras. Sindir orang waras. Pukul anak, sindir menantu. Hari ni Allah guna orang kafir sindir orang Islam. Macam itulah juga. Nah, macam mana orang kafir? Keadaan orang kafir tak jaga sensitiviti orang Islam. Kita marah. Jaga sensitiviti orang Islam. Kau duduk dekat kan, negara berdaulat, bangsa bermartabat. Allahu Akbar. Tolong jaga sensitiviti orang Islam. Jangan sentuh. Allahu Akbar. Siapa yang tak sensitiviti dengan Islam ni? Orang kafir ke orang Islam? Orang kafir ke orang Islam? Kan? Allah SWT buat keadaan orang kafir bakar Quran, orang kafir pijak Quran. Orang kafir bakar Quran, orang kafir pijak Quran, persendakan Al-Quran. Allahu Akbar. Mengamuk orang Islam, kan? Bukan tak bagi pertahankan Al-Quran, tapi tengok Allah buat keadaan tu sindir orang Islam. Berapa ramai orang Islam yang pandai baca Quran? Umur 20 tahun tak pandai baca Quran, umur 15 tahun tak pandai baca Quran, umur 30 tahun tak pandai baca Quran, umur 40 tahun tak pandai baca Quran, umur 50 tahun tak pandai baca Quran, umur 60 tahun tak pandai baca Quran. Biasa, tak ada rasa apa. Tak ada rasa apa. Oi, kalau mau dia depan sekali. Kan? Dia depan sekali. Hak baca Quran pula, yang baca Quran pula, Allahu Akbar. Kan, tengah baca Quran, handphone bunyi. Handphone bunyi. Kan? Halo. Dia kepik Quran bawah ketiak. Halo.
Ni dekat surah ni nak habis biasalah sebelum tidur malam ni nak habiskan 2 surah Al-Mulk dengan Alif Lam Mim Sajadah. La ilaha illallah. Kepik Quran dekat ketiak ni. Dia buat macam diary je. Buat macam buku. Allahu Akbar. Islam. Islam. Siapa yang tak sensitivity dengan Islam ni? Allahu Akbar. Ni hak baca Quran ni. Yang baca Quran, yang melunjuk kaki dekat Quran pula. Yang melunjuk kaki dekat Quran, yang buat Quran bantal pula. Allahu Akbar. Dia pakai rehal yang macam X tu, huruf X tu kan, yang dulu-dulu punya rehal. Sekarang dah macam meja dah. Baca letih kan. Biasa dah. Baca satu muka dah macam mata tu dah berbayang-bayang. Dia baring rehal tu, dia buat macam bantal Quran atas tu. Dia bantalkan Quran. Allahu Akbar. Dibantalkan Quran tu. Islam, negara Islam, perlembagaan Islam, majoriti Islam. Allahu Akbar. Quran dibantalkannya. Quran dibantal. Siapa yang tak sensitivity dengan Islam ni? Siapa yang tak sensitivity dengan Islam ni? Allahu Akbar. Kan? Orang kafir pun pening kepala dia. Orang kafir kan? Cinta Allah, cinta Rasul. Dia ada benih iman tu. Alhamdulillah. Kan? Sanggup pertahankan. Kan? Sanggup pertahan. Baru ni jumpa budak-budak kan, tingkat 2 bangunan tu, tingkat 2. Dik tak gayak ke kan, pasang bendera, masya-Allah. 2 pagi, dik tak gayak ke bang, itu curang bang. Allahu Akbar kan. Semangat, masya-Allah, syabas kan. Dekat bukit pun dia panjat, pokok pun dia panjat, tiang pun dia panjat, sawah pun dia panjat, bangunan pun dia panjat. Allahu Akbar. Berjuang. Ratus slide. Slide RM4. Slide RM4 kan. Allahu Akbar. Pukul 6, dekat pukul 6 pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sama dengan lafaz yang dia takbir tadi. Sama yang Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Tak ubah pun, baris pun tak berubah, huruf pun tak berubah, harkat pun tak berubah. Cuma nada je berbeza. Cuma nada je berbeza. Hak yang sini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lembut sikit. Yang dekat sana Allahu Akbar. Nak putus ni. Buat tekak ni. Allahu Akbar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Hak yang panggil lembut ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pukul 6 pagi ni. Selimut selai pun tak larat angkat. Allahu Akbar. Macam mana perasaan Allah? Macam mana perasaan Allah? Tadi kau semangat. Pintai aku panggil seruan aku, kau buat tak dengar. Macam mana sensitiviti Allah dan sensitiviti Rasulullah yang pergi ambil solat tu 50. Turun naik langit, bukan turun naik pejabat, bukan turun naik bangunan. Kita kena turun naik bangunan pun dah. Allahu Akbar. Dia nak isi borang, hantar permohonan, pergi dekat kaunter. Ni borang cik tak lengkap lagi ni. Cik kena kat bawah tu, kena ambil sign pesuruh jaya sumpah. Pergilah kat bawah tu. Kan, gedebak. Cik ambil ni pergi tingkat 3 pula. Tadi tingkat 2, turun bawah, pergi tingkat 3. Kan, sampai kat tingkat 3, kaunter tak ada. Kan? Allah, dia punya angin kan, dia hempah dia punya borang. Kau ingat aku ni bola? Tak kenal aku ni siapa? Allahu Akbar. Baru turun naik bangunan 3 kali baru. 3 kali baru. Nabi SAW turun naik langit. Allahu Akbar. Kan?
Daripada 50 turun naik 45, turun naik 40, turun naik 35, turun naik 30, turun naik 25, turun naik 20, turun naik 15, turun naik 10, turun naik 5. Lepas tu turun berapa kali? Allahu Akbar. Macam mana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ambil solat tu by hand, bawa untuk umat ni daripada 50 turun naik langit, turun naik langit, turun naik langit, tinggal 5. Hak 5 ni pun dia diskaun lagi seminggu sekali hari Jumaat. Allahu Akbar. Hak 5 tu after less dah tu, 95% after less. Dia pergi diskaun lagi seminggu sekali. Allahu Akbar. Kira seminggu sekali tu kerap lagi kan. Ada setahun 2 kali, raya puasa, raya haji. Raya puasa, raya haji. Allahu Akbar. Islam, keturunan Islam, tok nenek Islam, mak ayah Islam, dia pun Islam. Allahu Akbar. Kan? Macam mana perasaan Rasulullah? Ui, bila orang lukis gambar Rasulullah ni, lukis gambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lukis gambar je, lukis gambar je. Tuan-tuan bayangkan zaman hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lukis gambar, orang baling najis, sembah najis atas kepala tengkuk Rasulullah. Rasulullah marah ke tak marah? Tak marah. Baling sampah, kumpul sampah, letak perkara-perkara yang menyakiti di laluan yang hak Nabi lalu, kumpul duri-duri, kumpul supaya Nabi pijak supaya Nabi pijak. Nabi tak marah. Diusir daripada kota Taif, dibaling dengan batu. Baling batu tu bukannya batu lontar jamrah tu, pilih hak besar-besar ibu jari ni, batu hak ikut dan capai je. Kalau besar cawan ni besar cawan lah. Kalau besar kotak jongkong macam bata jongkong ni, bata jongkong lah dia hayun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sejauh 10 km. Nabi marah ke tak marah? Agak-agak lah. Kalau Nabi hidup zaman kita hari ni, orang lukis gambar Nabi teroris, Nabi marah ke tak marah? Kalau dibandingkan dengan sejarah, saya yakin Nabi tak akan marah. Nabi tak akan marah. Tapi benda hak Nabi tak marah, kita marah pula. Kita pergi marah pula. Perkara apa yang Nabi marah? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, aku ingin supaya suruh pemuda-pemuda ni kumpul kayu api, cari kayu api, kumpul, pergi bakar rumah orang yang tak sembahyang berjemaah. Allahu Akbar. Ini perkara hak Nabi marah. Perkara yang Nabi marah, kita tak marah pula. Perkara yang Nabi tak marah, kita marah pula. Allahu Akbar. Bukan saya tak bagi bela Rasulullah, bukan. Ni Allah buat keadaan, Allah sindir kita. Allah guna orang kafir peli kita, Allah sindir kita supaya kita kembali pegang pada sunnah, pegang pada perintah Allah tu kan. Dia punya pertahankan sunnah, Masya Allah. Kami akan pertahankan junjungan kekasih kami. Allahu Akbar. Bukan tak bagi dia bertahan kan, tapi orang kafir tengok pun pening kepala juga kan. Kami kat tangan tu berasak. Produk siapa hak berasak tu? Kat tangan berasak tu produk kita kan. Tapi dia punya berjuang, dia punya pertahankan Rasulullah. Hak berasak tu sunnah Rasulullah ke? Orang kafir pun pening. Allahu Akbar. Seolah-olah persendakan sunnah, seolah-olah permainkan sunnah. Allahu Akbar. Allah persendakan kita, Allah permainkan kita hari ini. Allah persendakan kita, Allah permainkan kita. Allahu Akbar. Bukan setakat kena bawa sejadah, pakai purdah. Ustaz pakai purdah. Allahu Akbar. Kalau ustazah pakai purdah, okeylah juga. Ustaz pakai purdah. Ni Allah buat keadaan ni. Sindir kita, perli kita. Sindir kita, perli kita. Kalau ustazah pakai purdah, okey.
mak ajah pakai purdah ke? Abang ngaji pakai purdah kan? Tak pakai kena bayar 1,000, tak pakai purdah kena bayar 1,000. Allahu Akbar. Baik lelaki baik perempuan semua kena, baik lelaki baik perempuan. Tak cukup dengan itu lagi, hantuk kepala pula. Allahu Akbar. Masuk masjid hantuk kepala, masuk surau hantuk kepala, masuk kedai hantuk kepala, masuk pasar hantuk kepala, pergi klinik hantuk kepala, pergi pejabat hantuk kepala, masuk gereja hantuk kepala, masuk kuil hantuk kepala, masuk tokong masuk kepala. Allahu Akbar. Ni Allah buat ni. Tapi masih lagi Allah SWT hantuk kepala kita dengan penuh kasih sayang. Allahu Akbar. Hantuk kepala keluar suhu badan. Ya Allah, hebat Allah Ta'ala. Hantuk kepala keluar suhu badan. Dulu kita dengar nak pergi haji je kena daftar, nak pergi haji je kena tunggu giliran. Hari ni Allah buat depan mata kepala kita, nak datang semayang kena daftar, kena tunggu giliran. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ji. Alhamdulillah Ji, minggu ni haji telah terpilih untuk tunaikan solat Jumaat. Allahu Akbar. Di kalangan 60 orang, di kalangan 60 orang. Allah. Dia jawab macam mana? Oh, minta maaf Ustaz, saya rasa minggu ni tak dapat lah. Ya Allah, dah 3 bulan 4 bulan tak solat Jumaat, tak sempat lagi. Allah dah buat keadaan kurung dalam rumah, stay at home. Oh, bunyi smart kan? Allah kurung kita dalam rumah 2 tahun, tak boleh merentas daerah 2 tahun. Allah hilangkan pendapatan 2 tahun, Allah hilangkan mata pencarian 2 tahun. Tak sempat lagi nak sembah Allah. La ilaha illallah. Melayu Islam, majoriti Islam, perlembagaan Islam, negara Islam, minta maaf Ustaz, tak boleh datang jemaah ni. La ilaha illallah. Ni siapa yang tak sensitiviti dengan Islam ni? Siapa yang tak sensitiviti dengan Islam ni? Kalau setakat bawa masuk nombor 7 dalam masjid, nombor surau, okey lagi. Setakat bawa masuk nombor 10, okey lagi. Atas nombor 7 tu nama siapa? Atas nombor 10 tu nama siapa? Atas nombor 11 tu nama siapa? Tuan yang mempunyai tubuh, tuan yang mempunyai nama tu, badan penuh tatu. Allahu Akbar. Bawa masuk masjid, bawa masuk surau. Negara Islam, majoriti Islam. Siapa yang tak sensitiviti dengan Islam ni? Saya nak tanyalah daripada hati kecil kita. Kalau kita lalu dekat gereja, tiba-tiba tengok kat pintu gereja tu ada orang pakai baju nombor 7, atas nombor 7 tu ditulis syukri. Ni gereja ni, kita tak ada rasa apa-apa. Biasa kita demokrasi, biar kubur masing-masing. Allahu Akbar. Takkan tak ada terdetik, takkan tak ada rasa apa, takkan tak ada sensitivity. Kita lalu pula dekat tokong kan, tiba-tiba ada orang pakai baju nombor 10, atas nombor 10 namanya Sabri, tertulis Sabri. Takkan kita tak ada rasa apa? Takkan kita tak ada rasa apa? Habis hak bawa masuk masjid ni, atas nombor 7, atas nombor 10, atas nombor 11, bawa masuk masjid, bawa masuk surau, nama siapa? Mandi junub pun dia tak pandai. Siapa yang tak sensitiviti dengan Islam ni? Siapa yang tak sensitiviti dengan Islam ni? Allahu Akbar. Kan? Hari Jumaat, khatib baca, saya berpesan pada diri sendiri dan menyeru hadirin Jumaat sekalian. Marilah sama-sama kita meningkatkan yakin dan takwa kita kepada Allah SWT dengan mentaati segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam pada khatib duduk berpesan-pesan tu, selamba je main game.
bukan WhatsApp, bukan video call, main game. Bukan budak-budak sekolah. Hak budak-budak sekolah tu satu hal lah. Uniform sekolah rendahnya, uniform sekolah menengahnya, uniform sekolah SRA-nya. Allahu Akbar. Macam pasar borong kat belakang. Macam pasar borong kat belakang. Nabi larang. Nabi larang seminggu sekali je larangan Nabi tu. Bukannya hari-hari. Larangan Nabi seminggu sekali. Apabila khatib sedang baca khutbah, janganlah kamu berkata-kata walaupun perkataan diam pada sahabat kamu. Bukan diam, sembang. Bukan sembang, main game. Bukan main game, WhatsApp, Facebook, selfie, Instagram, Allah, laptop. Buat perkara yang Nabi larang. Khatib dah berpesan dah tadi, dengan mentaati segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dalam masjid buat perkara yang Nabi larang. Allahu Akbar. Dalam masjid buat perkara yang Nabi larang seminggu sekali, bukan hari-hari, seminggu sekali. Allahu Akbar. Siapa yang tak sensitiviti dengan Islam ni? Siapa yang tak sensitiviti dengan Islam ni? Allahu Akbar. Dalam masjid buat perkara yang Nabi larang, di luar masjid buat perkara yang Allah larang. Apa dia yang Allah larang? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa zarul bai'. Tinggal jual beli, tinggal jual beli. Bila berkumandang azan hari Jumaat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada jual beli dah. Walaupun yang beli itu cendol, walaupun yang kita beli itu cendol. Cendol tu halal, tapi perbuatan jual beli tu, perbuatan jual beli tu, Allahu Akbar. Negara Islam, majoriti Islam, perlembagaan Islam. Dalam masjid buat perkara yang Nabi larang, di luar masjid buat perkara yang Allah larang. Allahu Akbar. Lepas tu minta tolong dengan Allah. Allah mansuril Islam wal muslimin. La ilaha illallah. Bukan tak bagi minta. Nak. Sebab tu tengok hari ni, mana bantuan Allah, mana pertolongan Allah. Kan? Sedangkan agama di sisi Allah, agama Islam, Islam tinggi. Al-Islam yu'la wala yu'la alaih. Kan? Sebab apa bantuan Allah tak datang? Sebab janji Allah, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, Allah bantu kamu. Dalam masjid buat perkara hak Nabi larang, luar masjid buat perkara yang Allah larang. Bawa pula nama-nama mereka-mereka yang Allahu Akbar masuk dalam rumah, masuk dalam masjid, masuk dalam surau dengan penuh kebanggaan. Saya peminat Tegar, saya peminat, Allahu Akbar. Kan? Ada yang pakai gambar pula, pakai gambar, kan? Dia tulis number plate wilayah WWF. Bukan www.com, WWF. Pakai seluar Superman, gambar terpampang kat depan ni, kan? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Siapa yang tak sensitiviti dengan Islam ni? Bawa masuk dalam rumah Allah, bawa masuk dalam masjid, bawa masuk dalam surau. Allahu Akbar. Hari ini Allah persendakan kita, Allah permainkan kita, Allah perkotak-katikkan kita. Selagi mana umat ini tak kembali pada perintah Allah, selagi mana umat ini tak kembali pada perintah Allah, pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah SWT letak penanda aras kita, kan? Selalu khatib duk baca hari Jumaat, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja mentaati Allah, mentaati Rasul, dia berjaya dengan satu kejayaan yang agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini garis panduan dia. Nak kejayaan,
kan? Bukan bangsa Melayu, bukan negara berdaulat, bangsa bermartabat, tak. Allah tak janji pun. Allah tak janji pun. Walaupun dia Myanmar, walaupun dia bangsa Myanmar, dia taat Allah, dia taat Rasul, dia berjaya dunia akhirat. Walaupun dia Bangladesh, dia taat Allah, taat Rasul, dia berjaya dunia akhirat. Walaupun dia Indonesia, dia taat Allah, dia taat Rasul, dia berjaya dunia akhirat. Walaupun dia Sri Lanka, kan, duduk pun atas muka bumi ni pemegang kad pelarian, duduk atas muka bumi Allah ni, dia pemegang kad pelarian, dia taat Allah, dia taat Rasul, dia berjaya dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, walaupun dia bangsa berdaulat, negara bermartabat, ada IC, pemegang warga negara, duduk di negara Islam, majoriti Islam, perlembagaan Islam, tak taat Allah, tak taat Rasul, dunia gagal, akhirat gagal. Siapa bagi tahu? Allah bagi tahu. Yang empunya dunia, yang pencipta dunia bagi tahu. Pemilik dunia dan pencipta dunia bagi tahu. Nak capai kejayaan, nak dapat kejayaan, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, seluruh manusia kena taat Allah, kena taat Rasul. Ini garis panduan dia. Walaupun bangsa apa pun, mata sepek ke, hidung mancung ke, hidung jambu ke, hidung dragon fruit ke, kan, tapi dia taat Allah, dia taat Rasul, dia berjaya dunia akhirat. Nak dapat kemuliaan pula, Allah SWT sediakan garis panduan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di kalangan kamu di sisi Allah, bukan di sisi yang berhormat, bukan di sisi ahli parlimen, bukan di sisi menteri, bukan di sisi raja. Mulia di sisi raja segala raja. Untuk nak capai kemuliaan, inna akramakum indallahi atqakum. Ni garis panduan untuk kita capai kemuliaan di sisi Allah. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takut Allah. Nak kejayaan, taat Allah, taat Rasul. Tak kira lah bangsa apa pun, duduk kat negara mana pun, duduk kat Amerika, taat Allah, taat Rasul, dia berjaya. Duduk kat Jepun, taat Allah, taat Rasul, dia berjaya. Duduk dekat Rusia, taat Allah, taat Rasul, dia berjaya. Kenapa? Rusia pun bumi hak milik Allah, Amerika pun bumi hak milik Allah, Jepun pun bumi hak milik Allah.
ilaha illallah Muhammad rasulullah. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, sekiranya ketiga-tiga makhluk tadi yang saya buat contoh perumpamaan, air laut, hujan, matahari, mengingkari Allah, dia ada kesan mudarat. Bila dia mentaati Allah, ada kesan manfaat. Tiga-tiga benda yang makhluk yang saya buat contoh tadi, dia bukan sebagai khalifah atas muka bumi. Dia bukan. Allah jadikan sebagai khalifah atas muka bumi. Bayangkan kalau perbuatan amalan yang makhluk yang Allah SWT jadikan dia sebagai khalifah atas muka bumi, kalau dia buat perkara mentaati Allah, pasti dan pasti lebih-lebih lagi ada kesan manfaat untuk diri dia, untuk manusia, seluruh dunia dan kehidupan dunia dan seluruh alam. Dan bila manusia ni yang Allah SWT jadikan dia sebagai makhluk khalifah atas muka bumi ni mengingkari Allah, pasti dan pasti ada kesan mudarat untuk seluruh dunia. Pasti dan pasti ada kesan mudarat untuk seluruh dunia. Sebab tu dalam ayat Allah SWT bagi tahu zahir kerosakan atas muka bumi ni dengan sebab perbuatan amalan manusia tu. Supaya apa? Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Allah rasakan sebahagian daripada yang kamu amal tu. Perbuatan kamu tu rasakan. Bukannya padan muka. Tak, Allah bukan berdendam macam tu. Allah bukan berdendam. Makan rezeki hak milik aku, hirup udara hak milik aku, apa, cahaya matahari pun tak bayar bil, cahaya bulan pun tak bayar bil, tak nak tahan aku banyak cantik kau, aku bagi ribut taufan, aku bagi gempa bumi. Tak, Allah bukan dendam macam tu. Allah bukan berdendam macam kita. Allah bukan berdendam macam manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, supaya kamu rasakan, insah balik, istighfar balik, taubat balik. Rasa tu untuk apa? La'allahum yarji'un, supaya kembali pada Allah, taubat pada Allah, istighfar pada Allah, datang pada rumah Allah, sembah Allah, sujud Allah. Tu je Allah nak. Yang tu je Allah nak tengok, kan? Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT bagi kekuatan pada diri saya dan kita semua untuk kita bawa diri ahli keluarga kita, jiran, tetangga kita dan seluruh umat kembali mentaati perintah Allah, kembali mengikuti sunnah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Terlanjur kata, terkasar bahasa daripada kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.